Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita masih lagi menyambung latihan yang cikgu berikan, latihan bahasa Melayu. Okey, pastikan murid-murid keluarkan latihan bahasa Melayu yang bermuka surat 11. Muka surat 11. Selepas itu, tuliskan tarikh pada hari ini ialah 18 bulan 8 tahun 21. 18 bulan 8 tahun 21. Baik, mari kita lihat apa yang perlu kita buat. Pangkahkan barangan yang bukan tergolong dalam bahagian yang sama. Kemudian padankan. Pangkahkan barangan yang bukan tergolong dalam bahagian yang sama. Kemudian padankan. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, terlebih dahulu kita kena pastikan pada setiap gambar ini, pada setiap gambar ini kita perlu carikan yang manakah satu barangan yang bukan dalam satu bahagian yang sama. Okey, apa maksudnya? Contohnya kamu lihat gambar yang pertama ini. Okey, apa yang kamu dapat jumpa dalam gambar nombor 1 ni? Ada biskut. Ini adalah biskut. Coklat. Gula-gula. Yang ni adalah ubi kentang. Okey, baik. Daripada gambar-gambar ni yang diberikan ataupun gambar barangan yang diberikan ini, kita dapati ubi kentang ini bukan golongan yang sama, okey? Bukan bahagian yang sama, okey? Dengan biskut, sama ada dengan biskut ataupun coklat ataupun gula-gula, okey? Kerana ubi kentang adalah sejenis sayur-sayuran. Manakala biskut, coklat dan gula-gula merupakan bahagian makanan. Jadi, kita haruslah pangkalkan gambar ubi kentang. Kerana ia tak sama dengan, ia bukan dalam bahagian yang sama seperti biskut, coklat dan gula-gula. Okey, gambar nombor 2. Gambar nombor 2 ada anggur, oren, pisang dan ubi kentang. Sekali lagi, jelaslah kita dapat tahu iaitu ubi kentang tak sama dengan seperti anggur, oren dan pisang. Kerana ubi kentang adalah sayur-sayuran. Ia bukan buah-buahan. Manakala yang lain merupakan buah-buahan, cuma hanya ubi kentang satu saja, bahan ini satu sahaja yang bukan buah-buahan. Jadi sekali lagi kita pangkalkan ubi kentang. Pergi kepada gambar nombor 3. Barangan yang terdapat dalam gambar 3 adalah lobak, sayur, sawi, kubis dan pengasah pensel. Jadi jelaslah pengasah pensel ni bukanlah bahagian yang sama seperti lobak, sawi dan kubis. Kerana lobak ni semua, lobak, kubis, sawi ni semua adalah sayur-sayuran. Manakala pengasah pensel ni adalah alat tulis. Jadi tak sama. Kita harus pangkalkan. Gambar nombor 4, apa yang kita dapat ialah ada pensel warna, pemadam. Ini adalah biskut, pembaris. Okey, apa yang tak sama murid-murid? Jawapannya biskut. Pangkalkan biskut. Kerana pembaris, pemadam dan pensel warna merupakan bahagian alat tulis. Okey, baik. Seterusnya, kita perlu padankan gambar ini dengan bahagian-bahagian yang betul. Jadi kita kena fahamkan dulu apakah nama bahagian ini.
bahagian buah-buahan. Bahagian buah-buahan. Jadi, sesuaikan nama bahagian buah-buahan ini ke gambar yang ada buah-buahan. Okey, yang kedua, bahagian sayur-sayuran. Jadi, daripada nama bahagian sayur-sayuran, kita sesuaikan ke gambar yang ada sayur-sayuran. Seterusnya, bahagian makanan. Bahagian makanan. Okey, kita cari. Tinggal lagi 2 gambar saja. Okey, ini gambar yang ada biskut, coklat dan gula-gula. Lagi satu gambar yang terdiri daripada pensel warna, pemadam dan pembaris. Yang ini tentulah gambar yang bukan makanan kan? Jadi, jawapannya kita kena ambil nama bahagian makanan ini dengan gambar yang nombor 1. Okey, yang terakhir, bahagian alat tulis. Bila cakap alat tulis, tentulah seperti pemadam, pensel, pembaris dan lain-lain. Kita cari gambar alat tulis yang merupakan gambar nombor 4. Okey. Kita pergi ke latihan yang kedua yang bermuka surat 13 dahulu ya. Yang tadi muka surat 11. Sekarang kita skip dulu muka surat 12. Kita buat dulu muka surat 13. Okey, sama juga murid-murid tuliskan tarikh hari ini 18 hari bulan 8 tahun 21. Okey. Ini hanya untuk ulang kaji ya. Okey, berdasarkan barangan yang mereka beli, gariskan bahagian yang dikunjungi oleh mereka. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, gambar ni, okey, budak lelaki ni, okey, kita panggil dia Mutu lah. Okey, sebab dia budak India kan. Okey, nampak macam budak India, kita namakan dia Mutu. Okey, Mutu. Okey, Mutu telah membeli barangan apa? Apakah barangan yang telah dia beli? Apa yang dia dapat? Okey, barangan baru yang dia dapat iaitu seperti beg sekolah, buku dan pensel. Jadi, peralatan ni semua, barangan ni semua merupakan bahagian alat tulis. Okey, kita cari manakah satu bahagian alat tulis. Okey, ini bahagian pakaian. Pakaian. Bahagian alat tulis. Alat tulis. Bahagian buah-buahan. Jadi, jawapannya bahagian alat tulis kita gariskan. Okey, sebab barangan yang dia beli adalah alat tulis. Okey, gambar nombor 2. Yang budak perempuan ini, okey, dia telah memberi seperti topi dan blouse. Okey, jadi ini adalah pakaian kan? Okey, baik. Untuk yang pilihan yang terdapat di sini adalah seperti bahagian sayur-sayuran. Jadi, bukanlah jawapan ini kan? Okey, yang kedua, bahagian pakaian. Dia telah membeli pakaian kan? Jadi, jawapannya inilah. Kita kena gariskan. Yang ketiga ni bahagian buah-buahan. Okey, so bukanlah jawapan untuk gambar nombor 2 ni. Gambar nombor 3. Gambar nombor 3. Okey. Ada kek, ada kubis dan ada tali pinggang. Okey, maaf ya pelajar, yang tadi kita balik kepada gambar nombor 2. Okey, selain daripada budak perempuan ni dia membeli pakaian, okey, dia juga membeli buah oren. Nampak tak buah oren dekat sini? Okey, jadi buah oren ini adalah daripada bahagian buah-buahan. Okey, bermakna budak perempuan ini telah membeli barangan di bahagian pakaian dan juga bahagian buah-buahan. Jadi kita kena gariskan 2. Okey, kita kena gariskan 2. Satu, bahagian pakaian. Yang kedua,
bahagian buah-buahan. Okey, cikgu tercicil sebuah biji oren di sini ya. Okey. Baik. Gambar nombor 3, pakcik ini telah membeli kek, kubis dan tali pinggang. Okey, jadi ketiga-tiga barangan ini adalah asal daripada bahagian mana? Okey, mari kita lihat. Adakah ia dari bahagian makanan? Ya, kerana kek adalah bahagian makanan. Jadi murid-murid gariskan bahagian makanan. Okey, yang kedua kita semak. Kubis. Pakcik ni membeli kubis. Okey, kubis merupakan sayur-sayuran. Jadi masa dia pilih kubis itu, tentulah di bahagian ataupun di sudut sayur-sayuran dia akan dapat kubis tersebut. Okey, barangan yang ketiga merupakan tali pinggang. Tali pinggang adalah pakaian kan? Adalah jenis pakaian. Okey, jadi sama juga pakcik ni telah pergi ke bahagian pakaian dan membeli sebuah tali pinggang. Jadi kita gariskan bahagian pakaian juga. Okey, ini adalah tempat-tempat di mana mereka membeli barangan dan mereka pergi ke tempat situ untuk memilih barangan mereka. Okey. Ini latihan yang kedua. Okey. Ini latihan yang ketiga. Okey, yang bermuka surat 12. Okey, pastikan muka ni latihan ni bermuka surat 12. Sekali lagi murid-murid tuliskan tarikh 18 bulan 8 tahun 21. Okey, baik. Berdasarkan gambar, susunkan ayat semula, tuliskan nombor dalam petak. Okey, berdasarkan gambar ni semua, ada 4 gambar di sini. Susunkan ayat semula. Okey, di bawah sini ada 4 ayat. Okey. Tuliskan nombor dalam petak. Okey, ini adalah petak dia. Kamu dikehendaki, okey, menuliskan nombor di dalam petak-petak yang disediakan. Okey, baik. Susunan ayat ini adalah tak betul. Okey, kita kena cari ayat yang pertama yang menunjukkan gambar nombor 1. Okey, yang dapat menjelaskan gambar nombor 1. Kemudian kita cari juga ayat nombor 2 yang boleh menjelaskan gambar nombor 2 dan seterusnya. Okey, baik. So kita akan lihat satu demi satu. Okey, kita lihat ayat yang bawah kat sini dulu. Okey. Mereka menggunakan beg kita semula untuk mengisi barangan. Mereka menggunakan beg kita semula untuk mengisi barangan. Okey, baik murid-murid. Carikan gambar-gambar yang mana satu, carikan gambar yang manakah satu boleh menjelaskan ayat yang tadi cikgu baca. Okey, menggunakan beg kita semula ni untuk mengisi barangan. Okey, kita lihat gambar nombor 1 ni. Okey, ibu dan anak, ibu dengan anak. Okey, ibu sedang menolak troli. Okey, yang ini tak menepatilah apa yang cikgu baca ayat yang tadilah kan. Okey, kita pergi ke gambar nombor 2. Okey, anak meletakkan barangan seperti buah-buahan iaitu pisang ke dalam troli. Okey, sekali lagi dia tak samalah dengan penjelasan ayat yang tadi cikgu baca kan. Okey, manakala gambar nombor 3 kamu lihat mereka sedang membuat pembayaran di kaunter kan. Okey, sama juga ia tak menjelaskan ayat yang cikgu baca tadi lah. Okey, kita pergi ke gambar nombor 4. Okey, kamu dapat lihat mereka telah meletakkan barangan mereka ke dalam beg kita semula. Nampak tak yang ini anak panah ni? Dia adalah logo kita semula. Okey, jadi ini menepatilah apa yang cikgu baca tadi. Gambar ni menepati apa yang cikgu baca tadi, iaitu mereka menggunakan beg kita semula untuk mengisi barangan. Jadi murid-murid tuliskan 4 di sini. Okey?
Faham semua? Okey. Cikgu akan pergi ke ayat yang bawah ini pula. Okey, Hafiz dan ibu membayar di kaunter pembayaran. Ayat ini sangat jelas ni. Okey, dia kata mereka membayar. Membayar ni maksudnya lepas mereka memilih barangan yang dikehendaki, mereka akan membuat pembayaran di kaunter kan? Macam kamu pergi ke Tesco, Giant, okey, selepas kamu dah pilih semua barang masuk dalam troli, kamu akan pergi beratur untuk buat pembayaran kan? Samalah macam kat sini lah. Okey, jadi kamu carilah gambar mana satu yang boleh menepati dengan ayat yang tadi cikgu baca tu. Okey, daripada banyak-banyak 4 gambar ni kita dapati iaitu gambar nombor 3. Okey, mereka berada di kaunter pembayaran. Jadi murid-murid tuliskan nombor 3 di dalam petak ini. Okey, seterusnya Hafiz dan ibu pergi ke pasar raya. Okey, yang ini adalah yang mula-mula ni. Okey, Hafiz dan ibu pergi ke pasar raya. Kamu masuk-masuk pasar raya, kamu mesti akan mencari troli kan? Kamu akan tolak troli untuk masuk ke dalam pasar raya. Okey, jadi daripada sini kita nampak itu adalah gambar nombor 1. Tuliskan 1 di dalam petak ini. Okey, ayat yang terakhir. Mereka membeli pisang dan mangga. Mereka membeli pisang dan mangga. Okey, baik. Manakah satu gambar dia? Okey, yang belum kita isi nombor ni, yang belum kita dapat nombor, iaitu gambar nombor 2. Okey, di samping itu memang ia menepati juga apa yang cikgu baca lah. Mereka memilih pisang. Ini pisang, mangga ni. Okey, setelah mereka pilih, mereka masuk dalam troli. Jadi, dalam ayat ini, depan dia kita tulis nombor 2. Okey? Itu dia. Okey, selamat mencuba.